Hari ini kita akan belajar Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Sebelum ini, adakah murid masih ingat 4 ciri utama dalam proses pembinaan negara bangsa negara kita? 4 ciri utama pembinaan negara bangsa adalah 1. Negara, bangsa, kerajaan dan perlembagaan. So, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan salah satu ciri pembinaan negara bangsa negara kita. Okay. Kita pergi latar belakang sikit tentang Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Diasaskan oleh Sultan Abu Bakar mengikut Perlembagaan Barat pada tahun 1895. Isi kandungannya, 1. Keturunan Sultan adalah pewaris takhta. Maksudnya, pewaris takhta mesti terdiri daripada keturunan Sultan. Okay. So, maksudnya, seseorang raja mesti seorang waris raja, lelaki, berbangsa Melayu dan beragama Islam. Ini adalah syaratnya untuk menjadi seorang raja. Nombor 3, raja berhak melantik menteri, sementara naib menteri perlu dilantik ataupun ditentukan oleh jemaah menteri dengan perkenaan raja. Raja dan menteri dilarang menyerahkan negeri kepada kuasa ataupun kerajaan asing. Okey, itu adalah 4 poin berkaitan dengan raja. Okey, poin yang kelima, berkaitan dengan pengiktirafan orang Melayu sebagai rakyat Johor. Poin yang keenam, berkaitan dengan agama Islam sebagai agama negeri. Okey, so ini ubah sikit, rasmi kepada negeri. So, semuanya ada 6 isi kandungan. Murid-murid ingat poin raja dulu? 4 poin. 1 berkaitan dengan orang Melayu sebagai rakyat Johor dan 1 lagi berkaitan dengan agama Islam sebagai agama negeri. Okey. Ini EGS anda. So, apa yang cikgu nak anda buat adalah kamu draggkan soalan D ini di bawah tajuk Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu ni untuk menjadi isi Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, iaitu berkaitan dengan tujuan pengubalan undang-undang itu. Okey, yang Terengganu kasih Johor. Okey, draggkan di sini. Okey. Bagi Undang-Undang Tubuh Terengganu, cikgu ada tambah yang baru kat sini. Boleh faham? Okey, so sekarang kita kaji apakah tujuan Undang-Undang Tubuh Johor digubah. Okey, ini dia. Tujuan raja mengubah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor ini adalah untuk memantapkan sistem pentadbirannya. Okey, Raja Johor ini nak membentuk kerajaan berdemokrasi bagi menggantikan pemerintahan raja berkuasa mutlak untuk menghalang perluasan kuasa British pada waktu itu. Okey, so itu tujuannya, nak memantapkan sistem pentadbiran supaya boleh menghalang perluasan kuasa British. Okey. Akhir sekali kita belajar tentang struktur pentadbiran negeri Johor mengikut Undang-Undang Kerajaan Johor ini. Okey, ini dia. So, MNK dibahagi kepada MM dan JM. Okey, apa itu MNK? Ada cikgu tulis kat sini. Majlis Mesyuarat Kerajaan. MN is Majlis Negeri. JM adalah Jemaah Menteri. Okey, so MNK dibahagi kepada MM dan JM. MM mempunyai kuasa perundangan dan JN mempunyai kuasa pelaksanaan. Okey, sekali lagi. MNK dibahagi kepada MN dan JM. MM mempunyai kuasa perundangan dan JM mempunyai kuasa pelaksanaan. Okey, sekarang giliran kamu untuk baca. Okey, sudah. Okey, baca. Jangan tak baca. Okey, so kita baca sekali lagi bersama-sama. MNK dibagi kepada MN dan JM. MM mempunyai kuasa perundangan dan JM mempunyai kuasa pelaksanaan. Okey, boleh ya? So, itu yang menjadi formula kita. Okey, so sekarang kita kaji MN dulu.
dipengerusikan oleh Menteri Besar selaku Yang di-Pertua. Okay. Dan fungsi adalah untuk membantu Raja dan Jemaah Menteri bagi mentadbir negeri dan rakyat Johor. Seperti yang termaktub dalam fasa 49 dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Okay, boleh? Okay, kalau boleh kita tengok JM. JM tadi memberi kuasa pelaksanaan. Okay, so JM terdiri daripada 8 hingga 12 orang pegawai kanang kerajaan. Dan 8 hingga 12 pegawai kanang kerajaan ini juga merupakan ahli Okay. Dan mereka ini kena berbangsa Melayu, beragama Islam dan rakyat Johor. Ini syarat-syarat bagi pegawai kerajaan yang dilantik menjadi seorang menteri. Ini syarat untuk menjadi seorang menteri mesti berbangsa Melayu, beragama Islam dan rakyat Johor. Dan mereka kena mengangkat sumpah dan memberi taat setia kepada raja dan kerajaan Johor. Okey, boleh Dan JN ini akan bersidang sebulan sekali. Okay, mereka bermesyuarat satu kali saja sebulan. Ataupun bila-bila masa. Okay, bila-bila masa ini jika dikehendaki oleh raja. So, dia boleh bermesyuarat bila-bila masa. Ataupun kalau diminta oleh Menteri Besar ataupun Naib Menteri Besar. Dan ataupun diminta oleh 3 orang ahli jemaah menteri. Okay, so baru dia boleh bermesyuarat bila-bila masa. Okey, itu sahaja tentang Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. So, apa yang cikgu nak kamu buat adalah, kamu buat ini dalam buku panjang sebab ini tak ada dalam EJSA. Okey, tapi tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa buat dulu kerangka konsep untuk bab 3 dulu sebelum kamu buat soalan ini. Okey. So, kita rumuskan pelajaran kita hari ini. So, apa yang kamu belajar hari ini adalah tentang Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, latar belakang, isi kandungannya, tujuan pengubalannya, dan akhir sekali struktur pentadbirannya. Okey, itu sahaja tentang pelajaran kita. So, kita akan sambung lagi satu lagi undang-undang negeri lain iaitu Terengganu pada sesi yang berikutnya. So, itu sahaja setakat ini. Jumpa lagi sesi seterusnya. Bye-bye.